Kita masih lagi di bawah tajuk kelebihan beruzlah. Mereka yang beruzlah adalah bertujuan membersihkan diri, iaitu nak meneruskan perjalanan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala supaya sampai tempat yang diridai oleh Allah. Sebab itulah Al-Quranul Karim menyebut bahawa sesungguhnya zikir tidak memadai melainkan diiringi dengan bertafakkur. Kalau kita berzikir ketika berdiri, berzikir ketika duduk, berzikir ketika kita mengiring ataupun baring, tidak mencukupi melainkan kita bertafakkur. Oleh sebab itu, kelebihan beruzlah ini bukan sekadar kita berzikir, tetapi kita bertafakkur. Bertafakkur tentang kebesaran Allah. Apabila kita mengenal kita hamba, maka kita mengenal Allah Khaliq. Bila kita mengenal diri kita ini dhaif, kita kenal Allah itu qawi. Bila kita kenal kita ni fakir, maka kita kenal Allah itu ghani, Allah itu kaya. Apabila kita kenal kita ini lemah, maka Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Apabila kita mengenal diri kita ni banyak dosa, kita kenallah Allah Maha Pengampun. Jadi, oleh sebab itu kita bertafakkur sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berzikir sama ada dalam keadaan berdiri, sama ada dalam keadaan ianya duduk, sama ada dalam keadaan mereka itu mengiring, dan tidak cukup setakat itu, wa yatafakkarun. Mereka bertafakkur tentang kejadian Allah, tentang yang diciptakan oleh Allah. Maka para alim ulama tasawuf menyatakan gabungan di antara zikir dan tafakkur adalah merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapkan perjalanan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam surah Al-Hijr ayat 42 berkaitan tentang as-salik. Nama kita pun Sayrus Salikin, iaitu orang yang as-salik, orang yang berjalan. Kerana orang yang berjalan menuju kepada yang sebenar, fa inna suluka tariqil haqqi, iaitu berjalan menuju kepada yang sebenar, min akhlaqil anbiya'i wal mursalin, ia adalah akhlak di kalangan para nabi dan di kalangan para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ni, nama kita pun Sayrus Salikin, perjalanan orang yang salik, orang yang berjalan menuju ke hadrat Allah taala ni adalah merupakan akhlak di kalangan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Hijr ayat 42, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultanun, tidak ada bagi engkau ke atas mereka itu wahai Muhammad sultanun, tidak ada sesiapa pun yang boleh menyesatkan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah ini tak ada orang boleh sesatkan, illa manittaba'aka minal ghawin, melainkan mereka yang mengikut orang yang sesat. Jadi jalan menuju kepada Allah ialah asal jalan yang betul. Jalan yang telah disediakan oleh Allah lurus dah sekarang ni. Tetapi mereka itu jadi sesat kerana mereka mengikut orang yang sesat. Kalau dia tak ikut orang yang sesat, jalan dia dah lurus dah sekarang. Maka berdasarkan firman Allah dalam suratul Hijr menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba Allah, hendaklah kamu berjalan lurus menuju kepada Allah dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang sesat. Jalan yang sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Pada malam ini kita meneruskan lagi kitab pembacaan kitab kita ini berkaitan tentang kelebihan beruzlah. Kita ulang semula kata Imam Ghazali. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa amma inqita'u ta'mika ta'mika anhum fahuwa aidan faidatun jazilatun fa inna man nazara ila zahratid dunya wa zinatiha taharraka hirsuhu wa ba'atha biquwwatil hirsi min ta'muhu wa la yara illa al khaybata fi aksaril ahwal fa yata'azza bizalika wa mahma i'tazala lam yushahid fa idza lam yushahid lam yashtahi wa lam yatma. Artinya, dan adapun memutuskan tamakmu, yakni kelobaanmu daripada mereka itu, maka iaitu pula dapat faedah yang amat besar. Maka kerana bahawasanya barang siapa melihat kepada keelokan dunia dan perhiasannya, menggerakkan ia akan hirsnya, iaitu tamaknya, yakni akan sangat gemar ia akan dunia, dan bangkit yang sangat kuat gemarnya akan dunia, itu lobanya akan dunia, dan tiada dilihat akan kejahatan melainkan di dalam membanyakkan loba. Maka dapat kesakitan ia dengan demikian itu. Di antara kelebihan beruzlah, iaitu mereka yang beruzlah ini ianya tidak akan memberangsangkan nafsu syahwatnya kepada dunia. Kalau dia tidak beruzlah, bila dia tengok dunia ni macam-macam, maka dia akan gemar ini, gemar ni, gemar ni. Oleh sebab itu dinamakan nafsu. Nafsu. Dalam Al-Quranul Karim ada menyebut nafs, ada menyebut al-aqlu, ada menyebut al-qalbu, ada menyebut iaitu ruh, dan juga disebut as-sirru. Sirru iaitu sirra wa akhfa. Sir wa akhfa. Nafs, sebab apa nafsu? Nafsu ni kerana ia bergelumang dengan syahwat. Bila dia bergelumang dengan syahwat, kehendak dia yang tidak ada batasan, maka dinamakan nafsu. Nafsu. Dia liar. Semua dia sapu. Baik pun buat, jahat pun dia sapu juga. Dia nafs. Maka nafsu ni perlu diikat. Maka akal itu mengikat. Oleh sebab itu dinamakan akal. Contohnya kalau kita pergi negara Arab, kita beli igal. Igal ni bahasa Arab asalnya iqalun, ain, qaf, alif, lam. Kena orang Arab Saudi, orang Yaman, qaf jadi ga. Igal dia kata. Waqala, wagala. Asalnya waqala, dia wagal. Wagal. Asalnya waqala, qaf jadi ga. Qaf jadi ga. Jadi iqalun jadi igal. Jadi aqlun memberi maksud ikat. Maka akal ini mengikat nafsu tadi. Dia kekangkan supaya dia tak liar. Supaya ianya berjalan di atas jalan yang lurus. Maka akal ikat. Ikat dengan apa? Diikatkan dan dipandukan dengan amalan. Semayang, puasa, tinggalkan maksiat. Dia ikat. Bila dia ikat ni, bila diikat, ikut jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala membukakan baginya, iaitu dinamakan nur waridat, cahaya yang datang daripada Allah, dinamakan cahaya petunjuk daripada Allah. Orang ni contohnya, bila dah diikatkan nafsu dia ni, dia solat,
dia tinggalkan maksiat, dia latihkan dirinya berpuasa, dia latihkan dirinya dengan berzikir, dia latihkan dirinya dengan sembahyang sunat, maka Allah membukakan dengan cahaya waridat yang datang daripada Allah, hasil daripada amalan taat ini, naiklah kedudukannya menjadi al-qalbu. Itu sebab qalbu ni makna tukar. Qalb ni memberi maksud tukar, maka dia bertukar. Apa? Bertukar. Bertukar daripada tak baik jadi baik. Berubah orang kata. Oh, dia ni nampak berubah sungguh. Kalau tidak orang kata macam pelesit. Sekarang jadi macam malaikat. Ini qalb nama dia. Inilah nama dia satu perubahan. Karena dia berjaya mengubahkan daripada nafsu bertukar menjadi al-aqlu, daripada akal menjadi qalb. Inilah ilmu tasawuf dibahaskan begitu. Yang ada zikir qalbi ni, mana zikir itu sudah mengubahkan daripada nafsu kepada akal kepada qalb. Bila qalb ini telah diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya ma'rifah, mengenal Allah, maka naiklah kedudukan roh nama dia. Roh. Ini maka roh. Roh ini akan terbang. Roh ini akan pergi. Dia akan menghadap Allah. Bila roh ini sudah menghadap Allah, akan mendapatkan satu ketenangan. Dia seronok ibadat. Kalau tak dapat sembahyang berjemaah, sembahyang maghrib ni, rasa tak sempurna hidup. Rasa tak sempurna. Macam orang kita ni, kalau duduk Mekah, seminggu tak kena asam pedas. Dia mesti tanya, sambal ada bawa tak? Dia kata. Dah bawa sambal Jeffrey. Dia kata. Sambal kering. Sebab apa dia nak kena pedas? Sebab tak rupa selera makan, mula-mula selera makan nasi Arab. 2 hari ya, masuk 3 hari dah tak selera dah. Begitulah orang yang sudah mendapat petunjuk, iaitu nur ma'rifah ini, dia akan ada roh. Roh ni rasa tenang ya. Rasa seronok. Rasa seronok. Sehingga mendapatkan rahsia. Ia dinamakan sir. Rahsia daripada rahsia Allah, yang merasakan begitu nikmat dan merasakan kerinduan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ini tersembunyi, hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Inilah dia antara hikmah mereka yang beruzlah. Bukan kita beruzlah ni nak jadi keramat. Kita beruzlah ni nak nampak benda ghaib. Nah, kita beruzlah, kita bersuluk untuk mendapatkan satu ketenangan dan keseronokan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegaskan oleh Syekh kita menerusi kitab Sairus Salikin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Kalau kita nak bermusafir, orang yang nak bermusafir ni, dia mesti ada petunjuk. Kalau kita sekarang ni nak pergi ke Al-Ustaz, nak meminang, udah tu alamat pun macam di tengah-tengah bendang kan. Kita akan Google kan, tengok, kita akan tanya orang, macam mana aku tak pernah pergi ni, dia kata, tol mana kita nak keluar. Mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Begitu juga kita menuju ke alam akhirat ini, mesti ada dalil. Mesti ada petunjuk. Mesti ada buku panduannya. Dalilnya iaitu dalil buku panduan yang mengetahui jalan dia. Oleh sebab itu, kita nak bersuluk, kita nak beruzlah, kita mesti ada panduan dia. Mesti ada panduan yang menunjukkan kita memang orang ni memang tahu sungguh. Bukan jenis tangkap-tangkap muat. Tiba-tiba jadi tok syekh pula dia. Hei, bila pula dia boleh jadi tok syekh sekarang? Yang aku kenal dia bukan tok syekh.
Tiba sekarang jadi khalifah, orang kata. 3 hari bersuluk dah jadi khalifah. Layak ke jadi khalifah? Dia tahu tak jalan ni? Dia tahu tak selok belok? Maka kita mesti ada orang yang tahu, yang dinamakan iaitu Syekh Mursyid, yang memandukan kepada kita jalan yang sebenar, yang diradai oleh Allah, tak menyeleweng dan tak jadi sesat. Kalau tak betul pilih, sesat jalan. Daripada suka semayang berjemaah, duduk di rumah tak semayang jemaah, tok guru mengajar ni sesat belaka. Tak ada sejarah daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang pun berjemaah dengan para sahabat. Para sahabat pun semayang berjemaah dengan orang Islam semayang. Tiba-tiba dah masuk, dah beruzlah, kamu dah campur orang. Buat kumpulan masing-masing. Ini tak betul. Guru ni telah membawa jalan yang sesat. Jalan yang sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang nak berjalan ni, mestilah ada bekalan. Maka apakah dia bekalan dia? Kita nak salik sairus salikin ni. Bekalannya at-taqwa. Taqwa. Maka kena beritahu taqwa. Orang ni sentiasa bertaubat. Orang ni sentiasa menjagakan diri tak buat maksiat. Orang ni sentiasa memastikan imannya, iaitu iman yang diradai oleh Allah. Gitu. Ta itu taubah, qaf itu wiqayah. Kalaulah dia ni contohnya nak berjalan tapi tak jaga diri dia, tak jaga diri dia, kena jaga keselamatan, baru boleh sampai. Begitu juga kalau kita ni tak jagakan diri kita ni untuk menuju kepada Allah dengan buat benda maksiat, takkan sampai. Kesihatan diri kita ini tidak sihat kerana hatta diri kita ini telah dicemari dan telah kena virus, iaitu maksiat. Tak sampai dah. Dia takkan sampai. Ni maksiat zahir, maksiat batin. Ini guru kena ajar. Ni zahir, ni maksiat batin, ni dia hati ni kena jaga. Jangan ada sifat riak, takabur, ujub apa semua ni. Ini menyebabkan kalau kena virus ni, kamu tak akan dapat dah. Sakit mu. Tak akan jumpa punya. Maka tak sampai ke destinasi yang sebenar. Taqwa. Itu dinamakan iaitu taubat. Waw itu wiqayah. Qaf itu qanaah. Kerana dia reda dengan Allah. Qanaah bersifat memada. Makna dia tidak pernah rasa dengki nak menjatuhkan orang. Kalau dia ada dengki nak menjatuh orang, hentam orang ni biar orang ni jatuh, kutuk orang ni biar dia jatuh, ini pelekeh dah, ini bukan syekh dah. Pelekeh ke orang ni, pelekeh ke orang ni, pelekeh ke orang ni. Ini tidak ada sifat qanaah. Qanaah ni besar huraian ulama, bukan qanaah berdasarkan kepada rezeki yang zahir, qanaah dengan rezeki yang batin yang diberikan oleh Allah. Alif itu menunjukkan bahawa mereka ini sentiasa beriman kepada Allah. Yang ketiga, orang yang nak bermusafir ni mesti ada kenderaan dia. Mesti ada kenderaan. Apakah kenderaan berjalan menuju kepada Allah? Yang kita beruzlah ni apa kenderaan dia? Kenderaannya al-himmah. Mesti ada himmatul qawiyah, iaitu cita-cita yang begitu jitu dan mantap, takkan berganjak begitu. Kalau angat-angat ti ayam, ini zikir 5,000 seminggu. Lepas seminggu habuk, tak ada dah. Dia tak ada himmah. Macam orang contohnya berlari dah sampai lebih kurang 2 kilometer, dah lemah dah dia. Mula-mula kuat macam arnab, kuat begitu. Lama dia penat, tidur, kura-kura dapat potong dia. Sebab kura-kura himmah.
himmah. Maka orang yang nak menuju kepada Allah mesti ada himmah yang kuat sehingga sampai. Jangan seperti yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, jangan jadi orang seperti menggali perigi. Macam zaman sekarang ni air tak ada, gali perigi. Dia tengok-tengok gali. Lebih kurang dah 5 kaki dah digali. Tak ada air. Tak ada air. Di sana kot. Tanah nampak lembab je. Gali sana. Dah 7 kaki. Tak ada juga air. Gali pula sana. 5 kaki. Tak ada juga air. Gali. Sampai bila tak jumpa air? Orang sebelah sana memancut-mancut air. Sebab apa? Dia ada himmah dia. Sebab apa? Sebab dia memang gali lagi. Dia gali lagi. Gali lagi. Barangkali 10 kaki baru jumpa. Maka walaupun satu perigi digali, lama-lama dia ikut jumpa air. Tak jumpa 5 kaki, dia jumpa 10 kaki. Kalau 10 kaki dia tak jumpa, dia gali lagi. Barangkali 20 kaki baru jumpa. Begitulah orang yang menuju kepada Allah, dia tidak boleh putus asa. Dia kena terus sehingga dipancarkan air, iaitu air ma'rifah, air ketenangan, air keseronokan, airnya mahabbah daripada Allah, sehingga sebagaimana terpancarnya air mata air apabila digali bagi orang yang betul-betul nak mendapatkan air ketika menggalikan perigi. Gitu. Jangan kita ni berzikir, jumpa Tok Syekh ni, ambil zikir ni. Amal-amal 2-3 bulan, tak jaya apa pun. Datang pula Tok Syekh ni pula, orang bagi zikir, tukar pula. Ikut Tok Syekh ni pula, adalah 2 bulan dia ikut. Tak ada apa pun dia kata. Tak ada apa pun. Tukar pula. Sampai mati, bertukar je kerja. Tukar sana, tukar sini. Oleh sebab itu Syekh kita menyebutlah kita Hidayatus Salikin, ini amalan dia. Zikir lepas sembahyang, istiqamah. Puasa Isnin dan Khamis. Adab dia masuk masjid begini, keluar masjid begini, doa masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas. Dia ajar dia menerusi kitab Hidayatus Salikin, petunjuk orang yang salik, istiqamah begini. Maka kalau kamu istiqamah sedemikian rupa, tak payahlah nak ambil benda-benda keramat ke apa semua. Kalau istiqamah, maka Allah akan berikan pancaran cahaya makrifah kepada kamu, maka menerusi kitab yang seterusnya, Sairus Salikin. Mula-mula Hidayatus Salikin, kemudian Sairus Salikin. Boleh dah berjalan dah. Mula dia beri tunjuk, kemudian sekarang berjalan dah. Dah selesai dah. Saya dah tahu dah, kata kata. Mula-mula telefon. Ni macam mana Jeffrey? Masuk ke mana? Masuk kanan Ustaz. Nanti ada signboard. Dah aku dah jumpa. Tak payah dah aku dah nampak dah. Dia boleh jalan dah. Jalan sampai di. Begitulah Sairus Salikin. Sairus Salikin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita nak berjalan ni, mesti ada teman. Kalau tak ada teman pun, dia ada Google. Begitu. Teman dia. Jadi teman ini ialah teman orang yang boleh memberikan rangsangan dan dorongan kepada kita, sahabat-sahabat. Kita kalau nak sembahyang jemaah, tak ada sahabat yang sembahyang jemaah, kita seorang je sembahyang. Jadi jemaah sembahyang berjemaah ini, inilah di antara petanda bahawa kita nak menuju ke akhirat, mesti ada sahabat yang saleh yang sama-sama dengan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nak berjalan, mesti ada. Kalau berjalan pergi ke jauh-jauh lah. Kalau di padang pasir, pergi ke hutan, jalan jauh-jauh ni, mesti ada senjata. Kita ni paling lekeh bersenjata, handphone. Kalau bateri kong, susah hati. Macam mana kalau apa-apa ni, macam mana nak call ni kan? Kalau orang dulu ada senjata. Jadi senjata ni apa dia senjata kita? Nak memerangikan musuh yang sentiasa mengintai dan nak mengambil peluang untuk menggagalkan perjalanan. Maka senjatanya lah Asma'ullah. Nama-nama Allah, menyebut zikir Allah,
Allah, la ilaha illallah. Dengan zikir itulah ianya merupakan senjata yang ditakuti oleh syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan manakala menjauhkan akan manusia nescaya tiada melihat akan perhiasan dunia. Jadi kalau ia menjauhkan manusia, dia tidak akan melihatkan manusia. Bolehlah menumpukan perhatian. Ni hikmah dia. Menumpukan perhatian. Memfokuskan diri dia daripada nafsu yang tak baik, nafsu ammaratun bisu', maka nafsu ini bertukar menjadi nafsu yang telah diilhamkan oleh Allah. Nafsu dia mula-mula dia ammarah, dia menyeru, menjuruh kepada yang tidak baik. Ammaratun bisu' ni. Oleh sebab itu digunakan kalimah ammaratun, asalnya amara ya'muru. Ammaratun memang dia suruh kepada apa? Bisu'. Dia tak ada suruh benda baik, tetapi telah dididik kerana nafsu ammaratun bisu' ini memang membawakan tuan punya diri itu kepada tempat yang tidak baik, kepada tempat yang tidak baik. Oleh sebab itu bagi orang yang menjalani diri kepada Allah, maka hendaklah dia mengetahui 4 perkara. Yang pertama, ma'rifatun annallaha ta'ala la yata'asu ala qudratihi syai'un. Yang pertama kata, mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengkhianati segala janji-janjinya. Mana kudrah Allah, Allah berkuasa memasukkan orang ini ke dalam syurga. Allah berkuasa mengampunkan dosa. Kalau hamba-Ku tampil kepadaku, walaupun dosanya sampai ke 7 lapis langit dan juga sampai ke penghujung bumi, maka kalau tampil pada Allah, Allah tidak akan khianati permintaan minta ampun, Allah ampunkan. Jadi orang yang bersuluk mesti yakin begitu. Dia minta ampun ke Allah, Allah tidak akan mensia-siakan permintaan. Dia yakin. Oleh sebab itu dinamakan husnuzan. Yang kedua, ma'rifatun annahu ta'ala alimun bikulli syai'. Dan hendaklah dia mengetahui ma'rifah, sesungguhnya Allah di atas sesuatu, Allah yang lebih mengetahui. Allah tahu apa tujuan kita nak baiki diri ni. Sebab kita tengok pun kita ni sekarang ni macam-macam dah ada sakit. Bukan setakat sakit saraf, bukan setakat sakit urat, tidur tersilap, dah sakit urat belikat. Orang kata beli tilam, 10,000 beli tilam. Ini haji kalau pakai ni, tak apa haji, boleh bayar ansur-ansur. Ramai orang dah okey, dia kata. Slip disc apa semua, okey. Tilam 10,000, beli 10,000. Beli 10,000, tilam aja. Bantal, pakai bantal buruk. Dah sakit tengkuk pula. Belakang okey, tengkuk pula. Sebab apa? Sebab umur kita. Dulu zaman kanak-kanak, tidur atas simen, elok aja. Zaman tak ada simen, tidur atas lantai, tak ada berlapik pun. Selagi tak dibangun, tak bangun. Tak ada bangun pun, sakit pinggang mak, dia kata. Tak ada orang sakit pinggang. Tidur zaman tu, tak ada pun sakit tengkuk. Tak ada. Sebab dia muda. Mana sekarang kita ni, badan banyak kurang dah. Sebab apa kita berdoa mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah terima segala amal? Kita mengetahui sebab Allah tahu keadaan kita. Kalau andainya Allah cabut nyawa kita, ya Allah, inilah amalan yang terakhir yang dapat aku lakukan. Orang beruzlah kena ada begitu, supaya dia tidak memandang kepada benda-benda yang lain dunia ni. Dia fokuskan kerana dia mengetahui Allah mengetahui segala-galanya. Allah yang mengetahui kedudukan kita, panjang ke tak panjang umur kita ni, Allah saja yang tahu. Yang ketiga, ma'rifatun annallaha ta'ala
Raufun arhamur rahimin. Iaitu kita mengetahui Allah ialah Maha Penyayang. Oleh sebab itu bila kita berdoa ya arhamar rahimin 3 kali, apa yang kita pohon dimakbulkan oleh Allah. Sebab kita mengetahui Allah lah Maha Pengasih. Arhamu, sepenyayang-penyayang, dia antara yang penyayang. Arhamur rahimin, minta Allah rahmatkan diri kita, Allah rahmatkan kedua ibu bapa, Allah rahmatkan ibu bapa kita, Allah rahmatkan isteri kita, Allah rahmatkan ahli keluarga kita. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, ma'rifatun anna jami'a af'ali khair. Kita nak makrifah semua perbuatan Allah kepada kita ni semua baik. Allah berikan kita begini, baik sebenarnya. Ada kebaikan Allah berikan pada kita. Kalau Allah tak berikan kita begini-begini, tak ingat Allah, lupa diri dah. Tapi Allah sayang pada kita, dia buat begini, af'alullah. Semua perbuatan Allah yang Allah lakukan adalah terbaik bagi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sambung balik. Dan apabila tiada melihat akan perhiasan dunia itu, nescaya tiada ingat ia akan dia dan tiada loba akan dia. Jadi bila tidak tengok dunia, dia tidak akan loba kepada dunia. Bertukarlah menjadi nafsu kita berubah. Ada ulama kata berubah daripada yang tak baik kepada jadilah nafsu, iaitu nafsu, contohnya naiklah nafsu lawamah. Nafsu ni ada 7 jenis nafsu. Ada 7 jenis nafsu. Jadi yang keenam, dia ada nafsu ammaratun bisu. Kemudian nafsu lawamah. Orang lawamah ni dia cela, dah buat-buat dia kata, ya Allah, kenapa aku buat ni? Cela kan. Bukan tak tahu. Dia mula dah mengetahui bahawa dirinya kenapa buat, bukan tak tahu benda tu haram, benda tu dosa. Nafsu ni mula mencela. Kemudian Allah telah ilhamkan, bila dia cela-cela begitu, naik nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah dinamakan mulhamah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada dia, ini baik, ini tak baik. Ini baik, ini tak baik. Sehingga ada tanda-tanda bagi orang yang sudah berubah nafsu dia daripada ammarah kepada lawamah, naik mulhamah, dia akan datang asyauq nama dia. Dia rasa seronok pula. Seronok dia kata. Mula dia dulu kalau dengar orang selawat, apa selawat-selawat ni dia kata. Masjid Tenggera tu selawat dia kata. Contoh. Sekali dia singgah selawat, sedap dia kata. Dia rasa sedap selawat ni. Kemudian bila dengar orang pula selawat, tangan dia dah macam tu. Ya sallallahu alaihi Muhammad. Dia dah berubah kan. Kemudian dia rasa seronok pula berselawat. Maka satu Allah tukarkan. Kita contohnya, dulu kalau zikir-zikir pun, malas zikir. Zikir lama-lama, tengok jam. Itu sebab jam tak boleh letak depan. Kalau berzikir, jam kena letak belakang. Kalau letak depan, dia tengok pukul 9. Tak berhenti-berhenti pukul 9. Naik pula 9.20. Ini nafsu. Nafsu. Tapi kalau itu nafsu, dia tak suka nafsu ammarah. Dia kata, apalah tu imam ni entah di rumah tak berzikir. Ini nafsu. Tapi kalau nafsu ni bertukar jadi nafsu yang mulhamah, yang telah diilhamkan oleh Allah, maka dia kata, aku kena zikir ni. Kalau balik rumah, satu abuk aku tak berzikir. Ada. Alhamdulillah lah dapat semayang Masjid Tenggera, Tok Imam Lias berzikir la ilaha illallah. Kalau aku balik rumah, satu abuk aku tak berzikir. Kalau macam-macam ni, alhamdulillah lah. Kalau balik rumah, tengok cerita Korea aku. Mulhamah. Dia berubah begitu. Kita kalau balik rumah, berzikir.
potong telinga pun ni. La ilaha illallah 100 kali boleh potong telinga. Boleh zikir, ambil tasbih. Subhanallah, subhanallah, khusyuk terus. Tasbih terjatuh terus. Terlampau khusyuk terjatuh. Nafsu kita belum naik lagi. Dia belum sampai asyauq. Kalau dia dah asyauq, dia naik pula lagi. Al-buka. Allah menitis air mata kerana terlampau seronoknya, ya Allah. Macam mula-mula orang dapat tengok Kaabah kan. Allah. Menitis air mata, kenapa? Kerana tak boleh nak cerita ke orang. Tapi kalau dia dah tak dapat asyauq, bila tengok Kaabah, selfie pula tu. Hantar WhatsApp. Saya sekarang ni ada depan Kaabah, dia tak ada rindu. Rindu dia kepada Rabbul Bait itu tidak ada, dia biasa. Nafsu dia tak bertukar. Nafsu tak berpindah kepada diilhamkan oleh Allah. Bila dia tidak berpindah kepada yang diilhamkan oleh Allah, dia tidak akan naik nafsu yang seterusnya. Ini tanda-tanda kita beruzlah, itu tujuan dia. Kemudian dia akan naik lagi kedudukan, tidak akan rasa selesa. Kalau campur orang-orang yang lawak-lawak bodoh, cerita-cerita lucah, dia tak selesa. Majlis-majlis lara-lara ni tak selesa dia. Dia akan datang al-qalaq dalam istilahnya, iaitu rasa tak selesa. Ini Allah telah ilhamkan dia. Alhamdulillah, diteruskan sehingga mendapatkan satu ketenangan yang diberikan oleh Allah. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Nak azan dah? 39. Dah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, dan faedah yang keenam bahawa menjauhkan daripada bercampur dengan manusia itu lepas daripada melihat suqala ataupun jamak pada saqilun suqala, orang yang berat. Berat apa? Kalau campur dengan dia, kita hanyut. Itu mana orang yang saqil. Saqilun saqilani suqala. Saqil iaitu hadha rajulun saqilun, lelaki ni berat nak beribadat. Bila campur dengan orang berat ibadat, lama-lama kita pun berat habis. Kita sambung selepas azan.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Faedah yang keenam, yang telah disebutkan pada muqaddimah pengajian kita tadi. Kita kalau nak bermusafir, mesti ada rufaqa, mesti ada rafiq, mesti ada teman. Mesti ada teman kita. Oleh sebab itu, kita kena pilih teman yang baik. Teman yang boleh menunjuk kita kepada jalan yang baik. Jangan berkawan dengan orang yang tidak menunjukkan kepada benda yang baik. Sebagaimana Tuan Syekh kita menyebut, bahawa menjauhkan daripada bercampur dengan manusia itu, siapa dia? Lepas daripada melihat akan suqala. Jamak bersaqilun, saqilani, suqala. Dan hamqa. Hamqa ni orang bodoh. Yakni lepas daripada melihat orang yang berat perangainya dan orang yang kurang akal. Kerana melihat orang yang demikian itu membutakan mata dan menggelapkan hati. Kalau kawan dengan orang yang berat nak beribadat, kita pun berat. Bila kawan, kita tengok waktu Zuhur dah masuk kan, kerana kawan sembang lagi, kita hati tak operator. Tengok dah pukul 2 dah. Nak belah kawan pula. Sembang, dia tergelak, kita pun buat tergelak. Hati tak reda tu. Sembang lagi dah 2:30. Dah tengok 3, nampak ni. Kesan dia sebelum ni semayang okey. Tapi bila dah kawan lama dah terbiasa budak dah. Kerana kawan dengan saqilun. Orang yang berat ni, dia semayang pukul 4, kita pun pukul 4. Mula nak jaga hati kawan, kerana dia kawan. Kawan ni pun kerana kita menumpang tagih kat dia, kerana nak menumpang sesuatu. Terpaksa lah ikut, Allah, habis kita. Lama-lama habis. Kalau bos kita pula, kaki memang jenis semayang lambat, syarat pukul 6.30, 6.45 baru habis. Sebenarnya semayang asal 6.45. Nak keluar, bos pula. Ni dapat bos begitu. Suqala. Habis kita. 5 tahun dapat bos begitu, 5 tahun hancur. Saqil. Ni nama saqil. Nama dia suqala. Hamqa, iaitu orang yang kurang akal. Tak tahu. Mengajarkan, tidak ada mengajarkan adab. Macam mana adab dengan Allah, adab sesama dengan manusia, kita dengan Allah macam mana. Kalau bab-bab dengan Allah berkira, tapi bab dengan manusia kita berlebih-lebih. Ni orang yang hamqa. Kalau berkawan dengan orang ni, rosak kita, kata. Rosak kita, kata. Contoh, dan ditanya orang bagi A'mash radhiyallahu an, mimma amashat ainaka. Jadi fa'il kepada amashat. Kalau amashta, ainaik, jadi maf'ul. Kalau amashat, fi'il madhi, ta tu ta ta'nis, aina dia fa'il, tapi dia musanna, wa huwa mudhaf. Nun dia mana? Mahzub sebab dia mudhaf. Asalnya ainani, 2 mata. Mimma amashat ainaka. Qala minan nazari ila suqala. Artinya daripada apa yang membutakan ia akan 2 matamu. Itu. Dia kata, Tuan Syekh, kenapa mata ni boleh jadi buta? Kalau kita, buta. Kalau orang dulu-dulu, ngapa mata orang tu buta? Dia kata banyak makan ikan jaket. Takkan ikan jaket ni, kita goreng, kita biar. Kalau keluar ulat, pokoknya bulat-bulat, ikan jaket. Ikan cencaru. Ikan cencaru, kan? Itulah kalau mata kau gatal, makan ikan jaket. Makan cencaru. Dulu itu je yang makan. Mudah sampai sekarang okey. Makan
Ada orang kata kerana makan, ada orang makan banyak pun tak buta. Buta ni sebab apa dia buta? Buta. Mimma amashat ainaka. Dia kata kerana melihat akan suqala. Orang yang sakil, yakni sebab melihat orang yang berat perangainya. Kerana dia melihat orang yang berat perangai ni, minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, kalau mata ni tak boleh ku jaga, butakanlah. Macam mudir saya dulu, pengasas Madrasah Al-Ulum Syariah, sekolah saya dulu, Syekh Arsyad Al-Banjari. Susur jalur juga ada sampai kepada Syekh Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Ini memang asal daripada Banjarmasin. Menubuhkan dua sekolah Madrasah Al-Akhlaq di Paik Bunta, dan juga Madrasah Al-Ulum Syariah Bagan Datuk. Syekh Arsyad Al-Banjari, anak beliau Datuk Hasan Adli. Dulu aktivis PAS, kemudian masuk berjasa. Pernah jadi dalam menteri ke atau menteri. Kemudian sekolah saya pun boleh diiktiraf kerana Datuk Hasan Adli ni menjadi duta Al-Azhar Al-Syarif. Jadi keluaran sekolah saya dulu terus tahun 4 Al-Azhar. Tapi sampai zaman saya, kerana pergi Azhar ni tahun 4, balik tak pandai bahasa Arab kan. Budaya Arab pun tak pandai setahun. Jadi Datuk Hasan turunkan keluaran terus pergi tahun 1. Jadi zaman saya pergi tahun 1. Tahun 1 itu Datuk Hasan Adli. Ayah dia beliau, Syekh Arsyad, berdoa ke Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, kalau mata ni aku tak boleh jaga, butakanlah. Buta. Mula-mula dulu banyak atap nipah kan. Hujan turun, tiih dia pun betulkan atap nipah ni kat rumah, terkena buk atap nipah. Masuk mata. Tunjuk kita, lama-lama kabur-kabur, buta. Buta sebelah. Begitu juga sebelah. Dua-dua buta. Tapi buta mata, hati tak buta. Kalau datang masuk dalam kelas, kalau baca kitab, nak masuk kena pimpin. Masuk dalam kelas, dia tanya, safhahkam. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Dia pun ambil kitab, dia buka kitab dia. Dia tanya, satrukam. Muka baris berapa? Dia tanya baris. Dia pun baca. Bila bercakap dengan kita, gagap. Bila mengajar, hilang gagap. Makam apa tu, Syekh? Allahu Akbar. Saya rasa saya mengaji dulu, dapat berkat-berkat Tok Syekh ni kan. Bolehlah baca kitab. Mungkinlah berkat Tok Guru kan. Bolehlah baca kitab. Tapi tak salah pejam mata, boleh nampak kitab. Pejam mata nampak kitab. Tapi mengajar Ustaz Syukri, pejam mata. Ustaz Syukri mengajar, pejam mata. Tok Syekh Hana, Syekh Arsyad Al-Banjari, buta. Bukan asal buta, tapi dia mohon pada Allah Ta'ala. Allah butakan dia. Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Kita tak sanggup nak doa, ya Allah, kalau aku tak boleh jaga mata aku ni, ya Allah, kau buta, tiba-tiba buta betul. Sanggup je beri. Tak sampai maqam kita begitu. Ini maqam ulama-ulama ni. Ialah buta dia kan. Buta mata tapi hati tak buta. Kita tak boleh nampak macam mana. Bila mengajar, Allah bukakan hijab kan. Kalau dah habis mengajar, Allah tutupkan hijab. Jalan dia orang buta kan. Bila jadi tok imam, Allah bukakan hijab, nampak Quran. Habis mengajar, Allah tutupkan hijab, Allah hijabkan balik kan. Mengajar kita hadis, Allah bukakan hijab, nampak Sahih Bukhari. Pak Kiai mengajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saya dulu di sekolah Sahih Bukhari saya mengaji. Mula hadis 40, kemudian kitab Matan Abi Jamrah, kemudian Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Itu sistem dulu. Sekarang ni dah tak ada dah. Zaman sekarang tak ada sistem tu. Allahu Akbar. Sebagaimana Tok Syekh yang kita lalu kita baca zikir Sayyidi Ahmad Idris.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada nama wasi'ahu ilmullah. Kelebihan Syekh Sayyidi Ahmad Idris ni, kalau dia mengajar, dulu mengajar depan Kaabah. Kalau dia mengajar tafsir, tangan dia macam ni. Quran ni dekat tapak tangan dia. Dan tafsir dia macam ilmu laduni. Ni yang dekat tapak tangan. Kalau dia terbalik macam ni, itu dia mengajar hadis. Semua hadis dengan riwayat-riwayat, sanad-sanad. Jeffrey pun boleh, tapi pakai handphone. Handphone. Dulu handphone dia lagi dahsyat kan. Tak ada skrin apa pun. Tak payah pakai bateri. Begitu. Ini kalau kang habis. Sayyidi Ahmad Idris rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita baca amalan beliau, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah. Taklah macam Syekh tangan nampak semua Quran, kita nampak sikit pun jadilah. Surah Mul, surah Sajadah, surah Waqiah pun jadilah. Berkat. Ini cerita para wali. Wahabi tak percaya. Wahabi tak percaya. Sebab dia tak dapat. Sebab apa Wahabi tak percaya? Sebab dia tak dapat. Itu sebab dia tak percaya. Tok Syekh dia tu tak dapat, maka dia tak akan percaya. Tetapi ini cerita para wali, para awliya'is salihin, gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kata, dan seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, lau nazarna nazrata im'anin, sekiranya kita teliti dengan sedalam-dalamnya, bahawa sesungguhnya hati ni dia tidak akan sunyi daripada cintakan, sama ada cinta pada dunia ataupun cinta kepada Allah. Dua je hati ni. Oleh sebab itu kena beruzlah, dia kata. Sama ada cinta pada dunia ataupun cinta kepada Allah. Dan dua-dua ini ada dalam hati. Seumpama kalmai wal hawa. Ni kita ambil gelas kosong. Gelas kosong. Dia ada udara dalamnya. Ada udara. Apabila kita masukkan air, maka keluarlah dia. Ataupun kita masukkan cecair, sesuatu cair, dia akan keluar. Dia tidak akan berada dua-dua sekali. Tidak akan boleh berada dua-dua sekali. Itulah diumpamakan. Hati ini, dia tidak boleh serentak ada, situlah cinta pada Allah, situlah suka pada dunia. Salah satu mesti kalahnya. Kalau cinta kepada dunia, dia tidak akan cinta kepada Allah. Tapi kalau dia cinta kepada Allah, cinta dunia ni akan hilang. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, manidda'a, siapa yang mendakwa annahu jama'a bainal hubbid dunya wa hubbil akhirah, barang siapa yang mendakwa bahawa dia dapat menggabungkan, mengumpulkan cinta dunia, cinta akhirat, faqad a'zamal firyata 'ala Allah, sesungguhnya dia adalah pembohong besar, pendusta. Firyah ni mana? Iaitu pendusta besar. A'zama, sesungguhnya sebesar-besar pendusta. Hai saya Syekh, dia kata, cinta pada Allah. Dunia ni di kelopak mata, dia kata. Tak menusuklah hati. Tak kucing kau juga begitu kata. Imam Syafi'i kata, kalau orang saya ni tengok ni tak ada apa, dia kata, seperti minyak takkan bercampur dengan air, dia kata. Minyak tak campur dengan air. Ada orang kata begitu. Saya ni tak ada maksiat-maksiat, saya tengok dia tak masuk dalam hati. Tak boleh, dia tidak akan boleh bercampur dua. Wah, budak-budak ni lagu rock. Kita kata, bang, dah lah tinggal lah tu. Pergi zikir. Hati saya zikir ya. Zikir hati ni. Telinga je dengar rock, tapi hati zikir. Boleh ke? Takkan boleh punya. Takkan boleh.
dia tidak akan boleh bertemu dua. Satu dalam hati ingat Allah, situ juga ingat dunia, mesti habis. Tapi sini ingat Allah betul, hilanglah dunia. Kalau ingat dunia, tak ingat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah Urwah Ibn Zubair radhiyallahu an berkata, mahabbah cintanya kepada Allah ini diumpamakan seperti sebatang pokok. Dia punya dasar dia, akar dia tetap. Cabang dia sampai ke langit. Maka terzahirlah dengan buahnya. Buahnya macam mana? Iaitu yang pertama, hati. Maka hati ini dia akan memberikan kesan yang menunjukkan bahawa hati ini dia ada kesan, dia akan terus kepada lidah. Kalau kita ni suka cakap merapu, hati kita tak baik. Kalau cakap merapu-rapu, cakap benda-benda kotor, cakap maki-maki, confirm hati tak baik. Dia tidak akan. Disebut oleh Urwah Ibn Zubair radhiyallahu an berkata, wal mahabbatu syajaratun tayyibatun. Mahabbah itu umpama pokok yang cantik. Asluha thabitun, asalnya bawah, akar tunjangnya. Wa far'uha fis sama', dia punya ranting-ranting di langit. Wasimaruha tazharu, buahnya jelas fil qalbi. Apa fil qalbi? Ini ada tanda-tanda dalam hati. Dalam hati ini, maka zahirnya pula wal lisan, kemudian wal jawarih, anggota badan. Ini bermula daripada mahabbah ini. Tanda-tanda mereka mahabbatullah, hubbu liqa'il habib, suka bertemu dengan Allah. Suka bertemu dengan Allah. Kalau kita ni dengarlah kawan yang kita suka, sekarang ni ada kat Muar. Aku ada kat Muar ni, dia kata, Syukri Ana ada kat Muar. Ya, Ana tengah mengajar ni. Kalau aku nak jumpa, akulah tak nak jumpa. Walaupun kita ada hal lain, kerana kita suka sangat. Macam contohnya mak kita datang, aku ada sekarang ni rumah adik kau kat Kuala Lumpur, kalau aku nak datang walaupun dah tengah malam, sebab kita suka. Walaupun apa pun cabaran, kita akan teruskan. Begitulah orang yang mahabbatullah. Orang yang mahabbatullah ini tidak terpandang kepada payahnya, tidak terpandang kepada letihnya, tidak terpandang kepada apa pun, demi nak sampai juga bertemu dengan Allah. Inilah dinamakan tanda orang cinta kepada Allah. Tapi kalau kita kata cinta kepada Allah, baru sikit je, dah penat. Sikit aja sekarang, dah semput. Sikit aja, dah sesama. Tanya weeks. Ada week. Sama pula aku, dia kata. Sama. Baru baca sikit, sesama. Tak baca, tak sama. Mahabbatullah, belum lagi. Allahu Akbar. Takut kita kalau baca. Makna kita belum sampai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah, kalau mereka itu betul-betul cinta kepada Allah, terpaksa dengan mati itu bercinta kepada Allah, maka dia suka kepada mati kerana nak bertemu dengan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang suka cinta kepada Allah, barang siapa yang cintakan bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah juga akan suka nak bertemu dengan dia. Mudah-mudahan Allah golongkan kepada kita. Kita suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga suka nak bertemu dengan kita. Apapun keadaan, kita akan teruskan perjuangan, teruskan perjalanan untuk mendapatkan redha Allah, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah
Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat manfaat kepada kita, dan kita minta kepada Allah Taala supaya Allah terima amalan kita, Allah terima amalan ahli keluarga kita, dan juga Allah ampunkan dosa kita semua. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wa khatimatan biimanin wa sitran jamilan bil mujibi wa bis sami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wasukna Makkah zamanan wa tawran wa bitaibatan fi mujawarati syafi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Salatullah daimatun alaihi ma'al ashab wal alir rafi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.